Emas ini belum ada lagi. Seorang saintis pun yang terbijak dalam dunia boleh menciptakan emas. Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada semua sahabat, kepada subscriber dan juga kenalan-kenalan Pok D. Bertemu kembali bersama Pok D channel pada hari ini. Seperti biasa, kita akan mengupas satu tajuk ilmiah tentang batu permata. Tapi hari ini kita akan mengupas satu tajuk yang menarik juga, yang dipanggil precious metal ataupun dipanggil logam yang berharga. Jadi logam yang berharga yang saya maksudkan itu adalah emas ataupun dipanggil gold. Jadi gold ini adalah satu logam yang berharga yang terkenal di seluruh dunia. Kenapa logam emas ini sangat terkenal di seluruh dunia? Dicari orang di Lombok sana, di Lombok sini. Kenapa? Sebab emas ini dijadikan sebagai perhiasan, emas juga dijadikan sebagai investment, dan emas ini juga dijadikan untuk kegunaan industri. Sebab itu emas ini adalah satu logam yang mulia, yang berharga dan yang mempunyai nilai yang tinggi. Jadi emas ini adalah pelengkap juga kepada jewelry. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang purity gold, untuk mengenali apakah itu emas ataupun mutu-mutu ketulenan emas yang beredar di dalam masyarakat kita sekarang ni, yang kita tak tahu kod-kod ketulenan emas itu. Jadi sebelum saya masuk tentang purity gold, saya akan bercerita dulu dari segi sudut sains tentang gold. Gold ini adalah satu elemen yang mempunyai 79 proton dan 118 neutron. Jadi menjadikan dia satu atom. Okey, jadi atom emas itu, dia nama kimia dia dah Au. Au itu dia masuk aurum. Jadi kalau kita tengok chop dia Au, itu bermaksudnya bahan itu adalah daripada gold. Itu sejarah ringkas. Jadi emas ini dia mempunyai tahap lebur 1000 darjah Celsius. Kalau kita nak lebur emas tu, tahap lebur dia 1000 darjah Celsius ke atas, dia akan melebur dan dia akan mendidih pada suhu 2700 darjah Celsius. Selepas melebur dia akan mendidih. Jadi biasa emas ini peleburan dia akan buat jongkong. Itulah. Jadi tahap lebur emas itu berkadar 1000 darjah Celsius dan tahap didih dia 2700 darjah Celsius. Dan satu lagi, kenapakah emas itu sangat berharga dan bernilai? Yang pertama, dia digunakan juga untuk investment, untuk perhiasan. Yang keduanya, kerana emas itu adalah dia tidak teroksida dengan udara, dengan air. Walaupun dia terendam di dalam laut sekalipun, dia tidak akan teroksida dengan air laut. Dia tetap kuning berkilau. Itulah kelebihan emas berbanding dengan logam-logam yang lain. Contohnya logam seperti tembaga ataupun besi, bila terendam dalam air laut, automatik dia akan berkarat. Tapi emas tidak. Jadi itulah kelebihan emas berbanding logam lain. Dan yang ketiganya, emas ini belum ada lagi. Seorang saintis pun yang terbijak dalam dunia boleh menciptakan emas. Itulah kelebihan emas. Emas ini adalah anugerah Tuhan kepada manusia. Tahu tak anda semua, negara apakah pengeluar emas terbesar dunia sekarang? Kalau mengikut World Gold Council pada tahun 2018, ranking yang pertama pengeluar emas terbesar dunia adalah China sekarang. Dan yang kedua adalah Australia, dan yang ketiga barulah Amerika Syarikat. Dan negara jiran kita juga jatuh kepada nombor 9 pengeluar emas sebesar dunia, sebanyak 100 tan setahun. Kita patut berbangga dengan Indonesia kerana pengeluar emas terbesar yang ranking nombor 9 dunia. Jadi China sekarang ni leading, yang teratas sekali dalam pengeluar negara-negara pengeluar emas terbesar dunia. Lebih kurang emas yang dihasilkan, kalau mengikut daripada catatan World Gold Council, emas dunia terhasil sebanyak 3,500 tan setiap tahun. Jadi daripada 3,500 tan tadi, lebih kurang 50% dijadikan untuk barang-barang perhiasan, jewelry, dan 40% dijadikan untuk investment, dan lebih kurang 10% dijadikan untuk bahan-bahan industri, seperti bahan industri elektronik yang dibuat chip. Dalam chip itu ada gold wire. Gold wire itu adalah emas, itu adalah pengalir elektrik yang terbaik. Sebab itu digunakan emas di dalam industri elektronik. Jadi itulah sejarah ringkas tentang emas. Jadi hari ini masuk kita pada purity. Jadi saya nak terangkan hari ini sebenarnya pasal pengenalan pasal purity gold. Jadi dalam purity gold tu dia ada 24K. Apakah itu maksud 24K?
Jadi 24K itu bermaksud kalau kita ikut calculation 24 bahagi 24 kali 100 sama dengan 100%. Maksudnya emas yang gold bar yang kita tengok yang tulis itu 999.9 itulah maksudnya 24K. Maksudnya tidak ada bahan lain, semata-mata adalah 100% emas semata-mata. Itulah dipanggil 24K ataupun dipanggil 999.9. Itu panggil gold bar. Kebanyakan gold bar ini yang dibuat gold bar ini kebanyakanlah dibuat untuk investment. Dan emas itu pula daripada emas 10, emas 999 tadi, untuk dibuat jewelry dia akan diturunkan mutunya kepada 22K. 22K ini bermaksud 22 bahagi 24 kali 100. Jadi 91.6% gold, dan yang lain tu bahan-bahan lain seperti tembaga apa semua untuk dijadikan jewelry. Sebab itulah kalau 916 tu adalah emas mutu yang dibuat untuk jewelry. Sebab itu yang popular dalam masyarakat kita sekarang dipanggil emas 22K ataupun emas 916. Sama aja. 916 itu bermaksud 91.6% gold, dan yang selebihnya itu bahan-bahan lain. Jadi sebab apa dicampurkan bahan-bahan lain? Supaya emas 10 tadi dia lembut, dia tidak boleh dibuat jewelry. Kalau kita pakai dia mudah kemek, dia mudah bengkok. Jadi dicampurkan bahan-bahan lain supaya emas itu lebih toughness, lebih keras untuk dibuat gelang. Sebab itulah emas 916 tu yang macam viral di dalam masyarakat kita sekarang. Gelang sajat, gelang kek koko candy, gelang biskut, gelang ni macam-macam, gelang cheese, ada macam-macam lagi gelang-gelang tu yang diperbuat daripada emas 916. Dan satu lagi emas diturunkan lagi mutu dia kepada 18K. 18K ni bermaksud 18 bahagi 24 kali 100 sama dengan 750 ataupun dipanggil 75% gold. Dan selebihnya 25% tu bahan-bahan lain. Jadi kebanyakan emas 750 ini digunakan untuk ikat batu permata ataupun diamond, untuk setting-setting batu diamond supaya batu tu tak mudah lepas, tak mudah tercabut. Kerana 750 ni dia lebih keras daripada emas 916. Jadi kebanyakan emas-emas yang ikat batu permata digunakan emas 750. Dan satu lagi emas yang kita ketahui yang panggil 9K. 9K itu bermaksud 9 bahagi 24 kali 100 sama dengan 37.5%. Itulah kita panggil swasa. Jadi kalau kita nak tahu swasa tu, di dalam swasa itu ada mutu emasnya 37.5% gold. Jadi swasa itu digunakan juga untuk ikatan cincin, untuk ikatan jewelry, dipanggil 9K. Jadi itulah purity gold yang kita kena ketahui. Jadi kalau kita beli emas, kita akan tengok chop tu, kita dah tahu sekarang 24K tu apa maksud dia, 22K apa maksud dia, kalau 14K apa maksud dia. Jadi dia punya formula je senang tadi. Kalau 22 bahagi 24 kali 100, dapatlah dia punya percentage gold yang di dalam jewelry itu. Okey, setakat itu sajalah penerangan saya tentang purity gold untuk hari ini. Saya harap ilmiah tentang purity gold ini menjadi kefahaman dan kita boleh faham apa yang dimaksudkan dengan nilai-nilai mutu emas tadi. Jadi kalau kita lihat chop-chop yang ada dekat jewelry itu, kita dah faham apakah maksud dia. Okey, setakat ini sajalah penerangan saya tentang purity gold untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua dan yang telah subscribe. Kepada yang belum subscribe, you know your drill. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.